Assalamualaikum, hari ini cikgu ingin berkongsi serba sedikit berkenaan dengan format pemarkahan ataupun garis panduan yang boleh dijadikan asas bila mana murid-murid ataupun peserta yang ingin menyampaikan puisi, kerana format ini sudah disepakati dan boleh dikira rinci dan lebih terarah berbanding dengan format-format yang lama. Okey, tanpa kita melengahkan masa, jom kita semak. Baiklah, untuk bahagian yang pertama, hakim ataupun juri akan melihat kepada vokal. Vokal merujuk kepada suara seseorang pendeklamator. Bagi mendeklamasikan puisi kemerdekaan, suara memainkan peranan yang penting. Ini adalah untuk menaikkan semangat patriotik dalam kalangan khalayak. Calon haruslah memastikan mempunyai suara yang besar, lantang dan parau. Keseluruhan markah ditentukan oleh kesesuaian suara bagi puisi jenis ini. Okey, untuk bahagian kedua, kita pergi kepada intonasi. Intonasi merujuk kepada naik turun suara. Peserta yang dapat mengawal tinggi rendah suara berdasarkan maksud puisi akan mendapat markah yang baik, dan begitulah sebaliknya. Kebolehan dan kecerdikan peserta ataupun murid-murid mengawal intonasi menentukan markah. Yang macam cikgu cakap tadi, kebolehan menggunakan jeda, patah-patah kata dan hentian yang betul akan diambil kira dalam bahagian intonasi. Baiklah, untuk bahagian ketiga, juri ataupun hakim akan melihat kepada nada pendeklamator. Nada merujuk kepada bunyi suara yang melahirkan dan membayangkan sesuatu perasaan, sikap, aliran dan rentak puisi tersebut. Nada dalam deklamasi puisi mengikut mood sesebuah puisi. Peserta yang dapat mengikut mood dan nada setiap baris dan rangkap mampu memperoleh markah yang tinggi dan baik. Baiklah, untuk bahagian keempat, peserta akan dinilai pada kelancaran dan artikulasi. Kelancaran bererti peserta dapat mendeklamasikan puisi dengan lancar tanpa tersekat-sekat ataupun terhenti ataupun terlupa. Sekiranya peserta tertinggal atau lebih daripada 2 perkataan, markah akan ditolak pada bahagian ini kerana mungkin akan mengubah maksud puisi. Dan artikulasi pula bererti peserta dapat menyebut bunyi atau kata dengan jelas. Sebutan dapat difahami dan menggunakan sebutan bahasa Melayu baku. Baiklah, untuk bahagian kelima, hakim akan menilai pada memek muka peserta. Peserta mestilah berjaya meniru dan mengajuk gaya, cara setiap sifat dan perasaan dalam puisi. Contohnya, kalau terdapat perkataan yang membawa maksud marah, maka sudah pasti peserta mestilah memperlihatkan wajah yang marah dan bukannya tersenyum. Dan memek muka juga amat penting bagi peserta berkomunikasi dengan khalayak untuk menyatakan maksud puisi. Dan yang keenam ialah penghayatan. Penghayatan bermaksud peserta dapat mengalami, merasai dan menjiwai keseluruhan puisi tersebut. Kesimpulannya, peserta mestilah berada dalam puisi tersebut. Penghayatan dapat dirasai oleh khalayak ataupun penonton daripada keseluruhan deklamasi. Dan yang ketujuh ialah bahasa tubuh. Bahasa tubuh merujuk kepada penggunaan anggota badan bagi menyokong dan menguatkan lagi maksud kata dan bait dalam deklamasi. Penggunaan anggota yang betul dan tepat amat penting bagi menarik minat khalayak. Contohnya, jika dalam sesebuah puisi terdapat perkataan tanah air, maka sudah pasti peserta mestilah menunjukkan ke tanah dan ke bawah, bukannya menunjukkan tangan ke atas. Oleh itu, peserta mestilah berhati-hati. Dan yang ke-8 dan terakhir, juri akan menilai berdasarkan penampilan diri peserta. Penampilan diri sebenar amatlah penting, selain daripada pemakaian kostum dan alat bantu jika ada dan sesuai. Kerana semasa mendeklamasi, hakim akan menilai dari segi cara peserta berdiri, bergerak dan
seawal langkah pertama peserta menaiki pentas. Oleh itu, penampilan diri dan pengawalan pentas, pengawalan pembesar suara amatlah dititik beratkan. Cikgu harap dengan perkongsian ini sedikit sebanyak akan membantu murid-murid untuk mendeklamasikan puisi. Sekian saja perkongsian cikgu untuk kali ini. Assalamualaikum dan semoga bermanfaat.